Sejak 2018, Tuan Ibu Ketua, statistiknya pada tahun tersebut terdapat 25,609 kes sedemikian, di mana jumlah kerugiannya pada masa itu mencecah lebih 23 bilion, 23.924 bilion pada masa itu. Walau bagaimanapun, angka tersebut telah pun jatuh sejak tahun 2018 tersebut, dan angka yang terkini iaitu pada 2023 mencatatkan jumlah sebanyak 19,220 kes, di mana jumlah kerugian setakat 30 September tahun ini adalah sebanyak 687 juta 689.147.16 ribu, 687 dengan izin million, as I have just stated the amount in full earlier. Jadi ini menunjukkan bahawa kes-kes ini dan jumlah kerugian ini telah pun menurun. Berhubung pendakwaan dan hukuman dalam kes skam dari tahun 2021 hingga Julai 2023, sebanyak 183 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan, di mana sebanyak 617 orang telah pun dijatuhkan hukuman, dan sebanyak 22,837 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 420 iaitu dengan izin cheating Kanun Keseksaan, dengan sebanyak 2,221 orang yang telah pun dijatuhkan hukuman. Tindakan serta langkah yang telah dan bakal diambil oleh Kerajaan Perpaduan dalam menangani jenayah skam adalah seperti berikut. Di bawah pertamanya Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan ataupun the National Anti-Financial Crime Centre, NFCC, telah menerajui penubuhan Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scam Response Centre ataupun NSRC, yang telah mula beroperasi pada 12 Oktober 2022. Keberkesanan NSRC dapat dilihat di mana daripada Oktober 2022 hingga 30 September tahun ini, sebanyak 53,783 panggilan telah diterima oleh NSRC tersebut, yang merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Pada masa ini, kajian juga dilaksanakan bagi memperkukuhkan lagi pengoperasian NSRC agar struktur organisasi NSRC lengkap dan tersusun dengan perjawatan, kemudahan, peralatan yang mencukupi dan sistem yang terjamin. Keselamatannya termasuklah kesediaan untuk beroperasi selama 24 jam. Berhubung hal ini seperti mana yang diumumkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Pelanjawan 2024 di Dewan Rakyat, peruntukan kepada NSRC bagi tahun 2024 telah ditingkatkan daripada 10 juta kepada 20 juta, an increase of 10 million dengan izin Tuan Ibu Ketua. Peningkatan dalam jumlah peruntukan ini mencerminkan pendirian yang teguh kerajaan dalam membantras jenayah skam ini. Selain itu, bagi memantapkan lagi usaha-usaha kerajaan dalam memerangi jenayah ini yang semakin kompleks, NSRC sedang meneliti beberapa peruntukan undang-undang yang sedia ada yang perlu dipindah, termasuk Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001, Kanun Keseksaan dan juga Kanun Tata Cara Jenayah. Berhubung dengan PDRM telah mewujudkan laman web Semak Mule dengan izin Tuan Yang Ketua, bagi kemudahan orang awam membuat semakan ke atas akaun bank dan nombor telefon yang pernah ada laporan polis atau terlibat dengan siasatan pihak polis. Dalam pada itu, menerusi NSRC, setakat ini sebanyak 5,924
kes siasatan telah dibuka oleh PDRM bagi kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 tersebut. Manakala 54 kertas siasatan bagi kesalahan pengubahan wang haram telah dibuka melibatkan pembekuan akaun berjumlah 63 juta ringgit. Berkenaan dengan usaha Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM, SKMM telah berjaya mengambil tindakan dalam menyekat sebanyak 2.6 bilion panggilan yang disyaki terlibat dalam perlakuan jenayah atas talian. Jumlah tersebut adalah setakat September 2023. Secara bersepadu dengan NSRC pula, SKMM telah mengambil tindakan sekatan nombor telefon yang digunakan oleh scammers. Dari Oktober 2022 hingga Ogos tahun ini, sebanyak 1,732 kes telah pun diterima dan dirujuk kepada SKMM. 134 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 21 nombor talian yang meragukan telah pun disekat. SKMM juga turut menyekat laman sesawang bagi menghentikan atau mencegah pelakuan kesalahan di bawah undang-undang negara termasuk aktiviti berkaitan penipuan dan skam. Sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Ogos tahun ini, sejumlah 1,247 laman sesawang yang berkaitan penipuan dan skam untuk pemancingan maklumat ataupun phishing telah pun disekat oleh SKMM. Berkenaan dengan usaha-usaha Bank Negara Malaysia, BNM turut memainkan peranan dalam memerangi jenayah skam dari segi langkah pencegahan dan inisiatif kesedaran awam. Dalam hal ini, pertamanya BNM telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutamanya bagi perkhidmatan pembankan internet dan mudah alih. Antara tindakan tersebut termasuklah pengenalan dengan izin kill switch dan pendaftaran satu peranti sahaja untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Keduanya, Tuan Yang Dipertua, selain itu BNM juga membangunkan portal fraud kebangsaan ataupun dengan izin National Fraud Portal, NFP, yang dijangka siap menjelang pertengahan tahun 2024. Melalui NFP ini, proses penjejakan dan dana akaun akan diotomasi bagi mempercepatkan tempoh pengesanan dan pembekuan dana yang ditipu. Tuan Yang Dipertua, akhir kata, kerajaan sentiasa berkomited dalam memerangi jenayah skam dan akan mengambil semua tindakan serta langkah yang wajar dan perlu dalam membasmi jenayah ini. Sekian, terima kasih.